Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'a. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma yufaqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Wa amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan di dalam Islam. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Nazir, tuan-tuan imam, seluruh kepimpinan ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi
pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Kita menunaikan salat fardu subuh berjamaah, dan alhamdulillah di kalangan kita yang menunaikan salat fardu subuh berjamaah, Allah Ta'ala memilih kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada pagi hari ini kita akan mengambil manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dari akhirat kelak. Hadis ini menceritakan berkenaan dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun rahmat dan juga pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadis ini yang kita nak baca pada pagi hari ini menceritakan tentang keampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Walaupun hamba tadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dengan penuh dengan dosa, maka insya-Allah hamba ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana dia tetap beriman kepada Allah, tidak kufur kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini daripada Anas bin Malik, an Anas radhiyallahu anhu qala, an Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah ta'ala, ya ibnal adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibnal adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن الآدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau ni masih kecil lagi, usia 10 tahun. Mak dia serah Anas bin Malik untuk menjadi khadam ataupun untuk menjadi pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana peristiwa hijrah, semua orang-orang Ansar yang keluar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakak-pakak sedia hadiah untuk nak bagi kepada Rasulullah. Ketika mana Rasulullah sampai di Madinah, orang Madinah sibuk nak sedia hadiah untuk berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baru kali pertama nak bertemu dengan Nabi. Tetapi mak kepada Anas bin Malik, iaitu Ummul Sulaim ni, dia ni tidak ada apa benda. Dia ni orang susah. Tetapi dia pun tetap nak bagi juga hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiah yang dia bagi? Dia pimpin tangan anak dia yang berusia 10 tahun yang bernama Anas bin Malik.
Bawalah dia, pimpin tangan anak dia sampai kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tidak ada apa benda nak bagi hadiah kepada engkau. Aku tidak ada harta, aku tidak ada benda lain, kecuali aku ada seorang anak lelaki yang berusia 10 tahun yang bernama Anas bin Malik. Maka aku serahlah, mudah-mudahan dia akan jadi pembantu kepada kamu ya Rasulullah. Nabi nak ambil air semayang, dia Anas bin Malik tolong sediakan air. Dia bersama dengan Nabi SAW, di mana saja Nabi pergi dia akan ikut. Sehingga sampai satu tahap dia tak boleh nak berpisah dengan Nabi SAW. Rindu balik rumah sekejap, rindu nak bertemu dah dengan Rasulullah. Pagi-pagi belum Nabi keluar daripada rumah, dia dah tunggu dah di depan rumah Nabi. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara sahabat Nabi yang Nabi doakan kepadanya 3 benda. Yang pertama iaitu umur panjang. Yang kedua, anak ataupun zuriat yang ramai. Yang ketiga adalah harta yang banyak. Anas bin Malik, beliau wafat pada usia 90 lebih setengah. Sebahagian meriwayatkan 99 tahun, ada setengah riwayat meriwayatkan sehinggalah mencecah 100 lebih, 102 tahun dan sebagainya. Dan kalau ditanyakan siapakah sahabat Nabi yang paling last sekali, yang paling terakhir wafat, inilah dia orangnya, itu Anas bin Malik. Ketika mana beliau wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang menguruskan jenazah dia, yang solatkan jenazah dia. Sebab apa? Sebab dia sahabat paling terakhir sekali dah wafat. Tak ada orang sahabat selepas daripada dia ataupun semasa dengan dia ketika mana kewafatan dia. Dia diuruskan oleh para tabi'in, iaitu anak-anak murid dia yang menguruskan jenazah dia. Ketika mana kewafatan Nabi, kisah yang masyhur tuan-tuan, Anas ketika mana Nabi hidup ni, setiap kali Nabi sikat rambut, dia suka ambil rambut Nabi yang jatuh, dia suka simpan. Dia simpan, dia rindu, dia sayang kepada Nabi. Nabi sikat rambut, ada rambut Nabi yang lurus, selai 2 helai, dia akan ambil. Orang tanya, kenapa kamu wahai Anas suka simpan? Kalau kita ni buat koleksi lah rambut Rasulullah, rambut Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata tak ada, aku ni sebab sayang cinta kepada Nabi, dia simpan. Akhir sekali ketika mana Nabi wafat, semua orang pakat cari dia, minta, wahai Anas, mari kepada aku selai rambut Rasulullah, dia ni seorang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak peliklah mengapa Anas bin Malik ni di antara perawi hadis ataupun di kalangan para sahabat, di antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata musannif kita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka apabila kita dengar, kita baca hadis berbentuk demikian rupa, bermakna tuan-tuan hadis ini tergolong di kalangan hadis qudsi. Tergolong di kalangan hadis qudsi. Apabila ada sabda Rasulullah pula cerita tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hadis dari hadis nabawi, Nabi akan sebut tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Tapi kalaulah hadis kursi, Nabi akan sebut, sahabat akan sebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah Ta'ala. Kerana hadis kursi ni
Kerana hadis kursi Nabi SAW mengambil lafaz tadi direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang terakhir tuan-tuan di dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi, hadis 40, hadis yang terakhir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan dariku, aku akan mengampunkan dosa-dosamu dan tidaklah aku peduli lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, wahai anak-anak Adam. Siapa? Kita. Kita secara umumnya Allah Ta'ala pada awalnya Allah Ta'ala menceritakan, bagi tahu kepada kita ni secara umum, wahai anak Adam, semua manusia yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Kita daripada Adam sehinggalah sampai zaman Nabi Nuh, maka manusia ni ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala turun bala di zaman Nabi Nuh. Disebabkan kekufuran yang berlaku, disebabkan mereka ni derhaka kepada Rasul, kepada Allah, maka Allah Ta'ala turunkan bala yang merupakan banjir paling besar. Kenapa disebut banjir paling besar? Kerana banjir ini berlaku seluruh dunia. Bukan berlaku di tempat negeri Nabi Nuh saja. Tidak, berlaku Allah Ta'ala tenggelamkan dunia dengan air. Dan mereka yang selamat, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin kan, zurriyatahum fil fulkil masyhud. Allah Ta'ala pernah bawa, Allah Ta'ala sebut, aku ni melayarkan zurriyatahum, zuriat mereka. Allah Ta'ala bawa, Allah Ta'ala selamatkan zuriat di kalangan di kalangan mereka yang mengikut Nabi Nuh pada waktu itu. Daripada zuriat itulah berkembangnya pula sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Sebab itulah kalau kita ambil daripada asal, maka kita semua manusia yang hidup, yang ada pada hari ini, memang dah berasal daripada yang baik dah. Ya, di zaman Nabi Adam sehinggalah sampai zaman Nabi Nuh, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Zaman Nabi Adam awal-awal yang beriman, sehinggalah lama kelamaan, sehinggalah sebelum sampai zaman Nabi Nuh, dah ada dah yang tak beriman. Zaman Nabi Nuh ada yang tidak beriman, termasuklah isteri Nabi Nuh, termasuklah anak Nabi Nuh. Apabila diajak untuk bersama dalam bahtera Nabi Nuh, dia bagi berbagai-bagai alasan. Dia kata kalau air naik setakat, apabila air naik kami boleh naik atas rumah. Tak cukup dengan tu, kami boleh lari ke atas bukit. Akhir sekali bukit juga tenggelam. Dia kata mana ada. Akhir sekali dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selamat adalah mereka yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Dan daripada situlah ada di kalangan baik binatang, ada di kalangan manusia, ada beberapa jenis binatang. Sehingga di situlah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahirlah manusia-manusia pada hari ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lahirlah manusia pada hari ini. Tetapi walaupun di situ berasal daripada orang yang baik dah, ikut Nabi Nuh, beriman kepada Nabi Nuh, tapi lama kelamaan manusia pula berpecah balik. Sebab itu Allah Ta'ala dah sebutlah dalam Al-Quran, manusia ni dia tak boleh lari, dia akan berpecah kepada 3 golongan juga. Kok mana pun manusia ni dia akan berpecah kepada 3 golongan.
Golongan yang pertama yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala sebut daripada ayat yang pertama, ayat yang kedua, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sehinggalah orang yang buat macam ni, orang yang macam ni Allah Ta'ala sebut ulaika ala hudan, mereka inilah golongan yang dapat petunjuk dan mereka juga akan dapat kemenangan. Golongan kedua yang Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan kedua, golongan orang kafir. Dan golongan yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Ta'ala sambung. Golongan yang pertama Allah Ta'ala cerita tentang golongan orang beriman, orang bertakwa yang dapat kemenangan. Golongan yang kedua, golongan orang kafir. Golongan yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada juga di kalangan manusia, kata Allah, yang dia berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhirat. Tetapi kata Allah, sebenarnya mereka ni tak beriman. Mereka cuba tipu Allah, mereka cuba tipu orang beriman, tetapi asalnya kata Allah, mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Itu orang-orang munafik. Tak kira apa saja bangsa, apa saja warna kulit, apa saja jenis manusia yang ada di atas muka bumi ni, dia tak boleh lari daripada tiga ni. Kalau tak Islam, kafir. Kalau tak kafir, munafik. Tak boleh lagi. Tiga golongan inilah yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku wahai anak Adam, sekiranya kamu ni berdoa kepada Allah, berdoa kepadaku kata Allah, dan mengharapkan daripadaku, aku mengampunkan dosa-dosamu dan tidak aku peduli. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita yang pertama, sekiranya kita berdoa kepada Allah, berdoa tadi dengan mengharapkan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kata Allah, aku tak peduli berapa banyak dosa kamu, aku tak peduli kamu ni berdosa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ni akan mengampunkan dosa kamu ketika mana kamu menadah tangan, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ketika mana kita berdoa kepada Allah, walaupun doa kita belum lagi dikabulkan oleh Allah, belum lagi diterima oleh Allah, Allah Ta'ala tak tunai lagi permintaan kita, yang kita dah dapat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita Allah Ta'ala belum lagi terima, baru kita berdoa. Lepas mayang tadi kita berdoa, imam berdoa, kita aminkan doa imam. Apa yang paling penting yang kita dapat adalah Allah Ta'ala sebut di dalam hadis ini, dalam hadis kursi ini, kita dah dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, wahai anak Adam, jika dosa-dosa kamu mencapai awan-awan di langit, kemudian engkau memohon keampunan daripadaku, aku mengampuni dosamu, aku mengampunimu. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, wahai anak Adam, tak kiralah dosa kamu mencecah awan setinggi langit, sekiranya kata Allah kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tetap mengampunkan dosa kamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa yang penuh, yang memenuhi bumi,
kemudian engkau datang bertemu berjumpa dengan aku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi. Ini barulah Allah Ta'ala khususkan pula. Kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, seandainya kamu ni balik kepada Allah, kembali kepada Allah dengan dosa kamu memenuhi bumi. Tetapi janganlah kita balik dalam keadaan dosa memenuhi bumi. Tak apa, Ustaz dah kata macam tu, kita tak payah bertaubat lah. Tak. Hadis ni nak cerita tentang kasih sayang, rahmat Allah, pengampunan Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kata Allah, ketika mana kamu balik kepada aku dalam keadaan dosa kamu penuh bumi, sekiranya selagi mana kamu tidak menyengutukan Allah, selagi mana kamu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, pengampunan aku kepada kamu juga seluah bumi. Kita datang kepada Allah dalam keadaan dosa kita banyaknya, dosa banyak mana? Seluah bumi. Kita kembali kepada Allah, tuan-tuan ketahuilah keampunan Allah ke atas kita juga seluah bumi. Maka di dalam hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita beberapa pengajaran. Hadis ini mengajar kepada kita beberapa pengajaran. Di antaranya saya ambil di dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis 40 Imam An-Nawawi. Kata pengarang kitab Al-Wafi, syarah 40 hadis, syarah hadis 40. Itu ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bara dan juga Syekh Muhyiddin Mistu. Dia kata apa? Hadis ini adalah hadis yang paling diharapkan di dalam As-Sunnah, kerana padanya terdapat penjelasan tentang banyaknya keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang-orang yang berdosa tidak putus asa disebabkan banyaknya dosa mereka. Seseorang itu janganlah tertipu oleh dirinya sendiri, memandangkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan meneruskan melakukan dosa dan tenggelam di dalamnya, lalu terhalang dirinya dengan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata musannif kita, kata penulis ataupun yang mensyarahkan hadis ini, dia kata hadis ini nak cerita kepada kita tentang pengampunan Allah Ta'ala yang maha luas. Dan tak kira siapa saja kita yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang pertama sekali, jangan sesekali kita berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau banyak mana sekalipun dosa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tak kira apa saja dosa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi mana kita masih hidup, selagi mana Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang, bagi nyawa, bagi roh yang ada di dalam badan kita masih bersama dengan jasad kita tadi, maka selama itu kita masih ada peluang untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang beriman, yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sesekali apabila kita baca hadis ni, kita ingat, oh tak apa, lepas ni kita nak buat apa pun tak apa, sebab Allah Ta'ala dah sebut Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maka kita hanyut dengan dosa yang kita buat, kita hanyut dengan maksiat yang kita buat. Bukan. Kerana hadis ini nak bagi tahu kepada kita, setiap kali kita mohon ampun daripada Allah Ta'ala, setiap kali itu juga Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Dalam satu riwayat, ada seorang hamba Allah yang datang bertemu dengan Nabi yang banyaknya dosa dia.
Setengah kata ulama dosa dia adalah dosa perbuatan zina yang dia pernah lakukan, sehingga dia rasa Allah Ta'ala ni tak ampun dah dosa dia. Maka ketika mana dia datang bertemu dengan Rasulullah, nak bertanya kepada Rasulullah, akhir sekali Allah Ta'ala turunkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan ayat dalam Al-Quran itu di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Ni ayat ni. Orang yang berasa putus asa dah, Allah Ta'ala tak ampun dah, dosa kita banyak sangat ni. Tidak. Allah Ta'ala ampun dosa. Allah Ta'ala akan ampun segala dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampun dosa orang yang menyekutukan Allah. Tak ampun di sini kalaulah dia mati dalam keadaan dia masih syirik kepada Allah. Dia mempersekutukan Allah. Apatah lagi terlibat dengan perkara-perkara syirik. Contoh kita sebut hari ni perkara paling banyak apa benda? Buat orang dengan cara sihir, santau dan sebagainya. Itu perkara syirik. Kemudian dia mati dalam keadaan dia masih lagi tak bertaubat di atas perbuatan dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa dia. Tapi apabila dia dengar ayat ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dia menyesal di atas perbuatan dia, maka dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah. Kata ulama, Allah Ta'ala akan ampun. Yang tak ampun tadi kalaulah dia balik kepada Allah dalam keadaan dia syirik kepada Allah. Tetapi selagi mana peluang masih ada, dia guna peluang untuk bertaubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Dan kata Allah, Allah Ta'ala akan ampun segala dosa bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang datang bertanya kepada kamu tadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui batas, yang banyak buat dosa terhadap diri mereka sendiri, itu perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kata Allah, janganlah kamu berputus asa. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampun segala dosa. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan yaghfiruz dzunuba jami'ah. Kalau orang tanya, Ustaz, dosa macam ni, dosa macam ni, dosa macam ni, Allah Ta'ala ampun tak? Ini jawapan je. Yaghfiruz dzunuba jami'ah. Tak kira apa saja yang disebut sebagai dosa, selagi mana kita ni tidak berputus asa daripada rahmat Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selama itu Allah Ta'ala sedia memberi keampunan kepada kita. Tetapi bukan taubat nanti kita taubatlah dulu, lepas tu memang ada niat, tujuan, cita-cita nak buat balik. Taubatlah dulu, aku mati malam ni kan, tak apalah, besok kalau hidup lagi kita buat lagi. Itu tak boleh lah. Kata Imam Al-Qurtubi, syarat Allah Ta'ala nak terima taubat seseorang, mulut ketika mana dia bertaubat dengan hati dia sama. Kalau mulut dia kata ya Allah aku tak nak buat dah ya Allah, hati dia pun sama kata. Kalau dia kata ya Allah aku menyesal ya Allah, hati pun kata benda yang sama. Bukan mulut kata ya Allah aku menyesal, hati kata tak apalah, lepas ni kita
Kata je lah menyesal, esok kita buat pula. Tak boleh. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut luahnya rahmat Allah, pengampunan Allah. Kerana kata Imam Al-Ghazali, tanda Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala sayang kepada kita ni tuan-tuan. Tanda Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala sayang kepada kita ni bukan rezeki saja. Bukan rezeki semata-mata Allah Ta'ala bagi rezeki, tidak. Tetapi tanda yang paling besar yang Allah Ta'ala sayang kepada kita adalah dengan Allah Ta'ala bagi maghfirah, keampunan kepada kita. Tuan-tuan cuba bayangkan, kita hidup di atas muka bumi ni 60 tahun, 70 tahun, tetapi Allah Ta'ala tidak ampun dosa kita. Macam mana agaknya kita? Kerahnya hati kita ni kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Di antara kesan dosa terhadap batang tubuh perbuatan kita ni, dosa ni akan mengerahkan hati kita, menyebabkan batang tubuh kita pun menjadi kaku untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Betul, cuba kita tengok orang yang terlalu banyak dosa, tak peduli tentang amal ibadat, hanya duduk dalam bergelumang dengan dosa, dia payah nak buat benda baik, kecuali ditik kan, ditekan, apa kita sebut tik pada hati dia tadi, yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia. Tapi orang macam ni insya-Allah, kalaulah dia kembali bertaubat kepada Allah, dia akan jadi makhluk Allah, dia akan jadi manusia yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pengajaran daripada hadis itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini juga bagi tahu kepada kita tentang sebab-sebab pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya sebab pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali, doa dengan harapan diterima doa kita. Doa kita ni bukan hanya Allah Ta'ala tunaikan permintaan kita, hajat kita, tetapi doa kita menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Satu. Yang kedua, doa kita juga setiap kali kita berdoa, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata almarhum Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tafsir Al-Munir, dia kata doa adalah satu ibadat. Doa ni satu ibadat. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap kali itulah, walaupun Allah Ta'ala belum lagi perkenankan permintaan kita, yang kita akan dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah catatan amalan yang baik, pahala Allah Ta'ala dah bagi dah. Maka dalam hadis ini pula yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita keampunan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi orang yang tidak berdoa kepada Allah. Sebab itu Nabi ajar kepada kita dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap hari, setiap perbuatan kita ni, ada dimulakan dengan doa, ada yang disudahkan dengan doa. Sebab apa? Sebab Nabi nak kita ni jadikan setiap perbuatan kita ni sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tidak jadikan kita di atas muka kecuali untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita bangun tidur ada doa, kita masuk tandas ada doa, kita keluar tandas ada doa. Dan doa tadi, kita masuk tandas, kita berdoa tadi bukan kita minta berlindung. Kita minta berlindung apa?
supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada syaitan, daripada iblis saja. Kita minta Allah Ta'ala lindungi kita, yang kita dapat adalah pahala dan kita dapat adalah keampunan daripada Allah Ta'ala. Keluar tandah ada doa, masuk masjid ada doa, kita keluar daripada masjid pun ada doa. Kita mula kuliah tadi ada doa, lepas kuliah ada doa pula. Maka doa ni, doa yang macam mana? Doa yang dengan penuh harapan, letak harapan. Doa yang kita berdoa ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima. Bukan kata tak apa, kita try berdoa lah dulu, Allah Ta'ala terima ke tak terima tu. Tak ada harapan, tak letak harapan. Orang yang tidak meletakkan harapan dalam doa mereka, hati dia tak pernah, tak akan tenang. Dia ada masalah yang dia mengadu kepada Allah, tetapi dia tak yakin Allah Ta'ala boleh menyelesaikan masalah dia. Macam mana hati kita nak tenang? Kita tidak akan tenang kalau kita mengadu kepada orang yang kita tak yakin dia boleh ke tak menyelesaikan masalah kita. Ya, manusia memang kita tak yakin dia boleh menyelesaikan masalah kita ataupun tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena letak harapan kita, khusyuk hati kita. Allah Ta'ala akan bantu kita, Allah Ta'ala akan tolong kita. Kadang-kadang kita minta, Allah Ta'ala tidak tolong dengan apa yang dengan cara yang kita minta. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala hantar manusia, hantar orang lain untuk menolong kita. Tuan-tuan, sebab itu cuba kita jadikan Allah Ta'ala tempat yang pertama yang kita mengadu. Tak kira dalam bab apa saja kita susah hati dalam masalah, dalam rumah tangga kita susah hati dalam masalah apa, dalam masalah tidak ada kurang apa, dalam masalah keuangan dan sebagainya. Tuan-tuan, yang pertama sekali cuba kita mengadu kepada Allah Ta'ala dulu. Tuan-tuan, yakinlah Allah Ta'ala akan hantar manusia yang baik-baik untuk membantu menolong kita. Jangan kita letak Allah Ta'ala yang kelimu, cari manusia dulu, cari dia tu, cari dia ni. Oh, tak ada siapa nak tolong, ya Allah, tak ada orang nak tolong aku, ya Allah. Letak Allah Ta'ala yang pertama dulu, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Itu yang pertama. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku ni akan perkenankan doa kamu. Allah Ta'ala dah sebut, kamu berdoa, yang kamu dapat adalah perkenan daripada Allah Ta'ala. Kata para salafus soleh, kita buat 4 perkara. Kalau kita buat 4 perkara ni, ataupun apa, kita buat 4 perkara, Allah Ta'ala tidak akan hijab kita daripada 4 perkara. Yang pertama, orang yang mohon taubat daripada Allah Ta'ala, dia tidak akan dihijab oleh Allah, akan dikabulkan permintaan dia. Maksudnya tidak ada seorang hamba yang datang kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, dia balik dalam keadaan hampa, Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa dia. Tidak ada. Setiap orang berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, yang dia akan dapat, yang dia tidak akan terhijab adalah dia akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan terhijab untuk Allah Ta'ala menambah rezeki kepada dia. Ini jelas dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dah sebutlah, kamu bersyukur kepada aku akan bagi lagi rezeki kepada kamu. Kamu kufur kepada Allah, ingat azab Allah yang amat pedih. Yang ketiga, orang yang bermusyawarah. Orang yang nak buat sesuatu lalu dia bermusyawarah, dia tidak akan terhijab untuk mendapat kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang beristikharah.
Dia tidak akan terhijab untuk mendapat pilihan yang terbaik yang Allah Ta'ala bantu dia. 4 benda ni kan? Dia akan dapat. Kalau dia buat 4 perkara ni, dia tidak akan terhijab daripada 4 perkara tadi. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, hadis ini juga mengajar kepada kita berkenaan dengan berkenaan dengan keampunan, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, kenapa kita wajib bertaubat? Kata ulama, yang pertama sebab dosa besar kita. Dosa besar kita tak boleh nak tangguh. Tak apalah, nanti kita tua-tua sikit, nanti ada masa kita bertaubat. Tak boleh. Buat je dosa besar, kita kena bertaubat. Yang kedua, dosa kecil kita juga kita kena bertaubat. Dan jangan anggap sepele, jangan anggap kecil dosa kecil yang kita buat. Alah, tak apa ni dosa kecil je, kita buat je lah. Tak boleh. Menganggap meremehkan dosa kecil, perbuatan remeh kita tadi, boleh menjadi besar dosa di sisi Allah. Kerana kata ulama, kamu buat dosa, jangan kamu tengok dosa besar ke dosa kecil ke. Ingat, apabila kita buat dosa, kata ulama, kita derhaka kepada siapa? Sebut je dosa, derhaka kepada Allah. Sebut je dosa, kita derhaka kepada Allah. Apabila sebut derhaka kepada Allah, apabila kita terbuat dosa yang kecil, maka cepat-cepat mohon keampunan daripada Allah. Yang ketiga, sebab apa kita wajib bertaubat kepada Allah? Disebabkan kita ni tuan-tuan selalu leka, lalai. 24 jam Allah Ta'ala bagi masa kepada kita. Berapa jam yang kita ingat kepada Allah? Kalau hanya dalam solat saja kita ingat kepada Allah, Allahu Akbar, banyaknya masa kita lalai daripada Allah. Maka kita bertaubat disebabkan kelalaian kita kepada Allah. Yang keempat adalah disebabkan nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Satu malam Nabi solat, tiap malam Nabi solat sehingga kaki Nabi ni sakit. Aisyah radhiyallahu anha tengok Rasulullah, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kamu maksum? Bukankah kamu ni tidak ada dosa?" Kata Nabi, "Ya, aku ni tidak ada dosa. Aku ni Allah Ta'ala pelihara, jaga daripada dosa." Kata Aisyah, "Mengapa kamu ni tak ada dosa wahai Rasulullah? Kamu sanggup buat macam ni lagi? Bangun malam bertaubat, semayang malam, sedangkan kamu tidak ada dosa." Kata Nabi SAW, inilah ataupun tak boleh ke aku nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita bertaubat sebab kita nak menyatakan kesyukuran kepada Subhanahu Wa Taala. Hadis ini tuan-tuan, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan mengampun kita selagi mana kita tidak menyengutukan Allah. Kita dah sebut tadi kan, para ulama buat kesimpulan di antara mereka yang tidak akan berada di dalam syurga Allah, yang Allah Ta'ala tidak sekat mereka daripada berada di dalam syurga Allah, Allah minta mereka ni dibinasakan. Allah Ta'ala jawab balik, jangan kamu minta kamu dibinasakan sekali, tapi mintalah berulang-ulang kali. Sebab apa? Sebab dalam neraka dia tak binasa sekali. Kamu binasa, kamu akan jadi balik, lalu binasa jadi balik, lalu binasa jadi balik. Maka tidak ada satu kali binasa. Dunia sakit, mati, habis cerita. Hari akhirat sakit, tak mati, sakit lagi, tak mati, bertambah sakit, dan juga tidak mati. Ini yang kita takut. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan dosa kita yang banyak. Dosa saya, dosa tuan-tuan, dosa ibu-ibu, kita hamba yang banyak dosa. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, seramai mana yang kami hadir pada pagi hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengharapkan ya Allah keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Jangan jadikan dosa kami ya Allah penghalang untuk Engkau berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya